Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat Mihrab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Isra, muka surat 291 ayat yang ke-87 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rahmatan min rabbik
إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما
لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman dan beriman, Ustaz doakan agar semua kita sentiasa dalam keadaan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Ia penting kerana hidayahlah yang menentukan seseorang itu ke syurga, manakala kesesatanlah yang menentukan seseorang itu ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita mulakan kajian Asmaul Husna pada pagi ini dengan sama-sama kita secara bersama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah Mihrab Al-Quran kajian 99 nama Asmaul Husna dalam membentuk kepribadian mukmin siri yang ke-67. Pada pagi ini akan membahaskan Asmaul Husna Allah yang bernama Al-Adl. Al-Adl. Ia merupakan susunan Asmaul Husna yang ke-29. Al-Adl maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, seperti biasa sebelum kita meneruskan perbincangan, Ustaz ingatkan sekali lagi, mohon sangat-sangat
supaya tuan-tuan dan puan-puan tolong share, tolong viral, tolong like akan program ini. Sekurang-kurangnya setiap seorang sila masukkan ke dalam 3 grup WhatsApp mereka yang lain. Sharekan link ini. Supaya apa? Supaya tuan-tuan dan puan-puan mencapai maksud hadis man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang sesiapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan. Sambil itu, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah memberikan infak star kepada Tahfiz Madinatul Hufaz untuk pembelian tanah fasa ketiga dan juga pembangunan fasa yang kedua. Selain daripada itu, Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz masih lagi menerima permohonan untuk kemasukan ke tingkatan 1 dan juga fast track ke tingkatan 4. Tuan-tuan boleh membuat permohonan serta juga program Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran yang dibuka sepanjang masa untuk kategori kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas, untuk memastikan kita dalam apa jua keadaan sekalipun kita sentiasa boleh menghafaz Al-Quran biarpun secara online, yang mana program ini dikendalikan oleh alumni Tahfiz Madinatul Hufaz. Bagi tuan-puan yang ingin untuk kembara rohani ke Jepun dengan tema kajian Asmaul Husna melalui Tafakkur Alam, bolehlah sama-sama join ke program di skrin ini untuk kita sama-sama mengambil ibrah di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mari kita mengambil dulu berbahas definisi Allah yang bersifat adil. Bermaksud Allah yang maha adil. Kedua, keadilan Allah adalah mutlak. Allah menyuruh manusia melakukan keadilan dan mengharamkan kezaliman. Apa makna mutlak, tuan-puan? Mutlak ni artinya sesebenar adil. Mutlak ni artinya adil dengan maksud yang paling tepat sekali. Berbeza sama sekali dengan makhluk manusia. Makhluk manusia akan berlaku adil bila mana hak mereka perolehi. Bila mereka merasakan bahawa kepentingan diri mereka terancam, maka keadilan itu disembunyikan dan mereka akan lebih tertumpu untuk memperjuangkan hak mereka lebih daripada menuntut keadilan. Okey, inilah yang berlaku pada kebanyakan manusia. Bercakap soal keadilan, kesamarataan, kesaksamaan, apabila memenuhi cita rasanya. Apabila cita rasanya terancam, maka langsung tidak ada lagi soal keadilan. Apa yang berlaku ialah sabotaj, manipulasi, diskriminasi, double standard dan sebagainya. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak begitu. Oleh kerana Allah Azza wa Jalla tidak ada kepentingan dengan mana-mana makhluk, maka keadilan Allah adalah keadilan yang bersifat mutlak, yang langsung tidak ada prejudis padanya. Adil di sini membawa maksud meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, adil bukan sama rata. Sekali lagi Ustaz ulang, adil bukan sama rata. Tapi sama rata itu sebahagian daripada maksud adil. Kerana maksud adil ialah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Seringkali disebut begini ya, kalau kita tanya tok-tok guru pondok, mereka membuat perumpamaan begini. Kita pergi ke kedai, beli kasut. Harganya mungkin RM200, kan kasut tu harganya mahal. Tapi tempat letak kasut ini di mana? Di kaki. Biarpun kasut itu bakal dipijak, biarpun kasut itu akan memijak kayu, besi, mungkin najis dan sebagainya, tetap juga letaknya di kaki. Kemudian hari kedua kita pergi lagi ke kedai, belilah songkok. Songkok kita beli itu mungkin hanya RM3, bukan RM200. Tetapi dipakai di kepala, tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Maka disebut adil seseorang itu
membeli kasut, pakainya di kaki, sebagaimana adil seseorang itu membeli songkok ataupun kopiah, pakainya di kepala, biarpun hanya harga RM3. Salah kalau kita mengatakan, mana boleh kasut ni harganya mahal, RM200, maka aku kena letak atas kepala. Compare dengan kopiah RM3, munasabahlah pakai kat kaki, kena najis pun tak apa. Itu bukan adil. Itu kok nak kata terencah akal ke apa ke, wallahualam. Boleh lah kok kata begitu. Jadi, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, itu dinamakan adil. Adil, kamu meletakkan kasut kena pada tempatnya di kaki, biarpun harga RM200. Sebagaimana adil, kamu meletakkan kopiah biarpun harga RM2 nipis melayang di kepala, itulah dia letak pada tempatnya. Jadi daripada sinilah tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh kembangkan kepada seluruh kehidupan kita. Kepada seluruh kehidupan kita. Kenapa kita beri kerja yang berat-berat ni kepada anak lelaki? Sebab anak lelaki kita ni bertenaga, kuat. Maka munasabahlah kita suruh anak lelaki kita yang angkut kotak-kotak barang-barang sempena dengan kita pindah rumah. Adil tidak? Adil. Sebagaimana adil kita suruh anak perempuan kita hanya pergi ke dapur, sediakan makanan, sediakan minuman. Alahai, kerja mereka ni ringan sangat. Adil. Kenapa? Sesuai dengan keupayaan anak perempuan, dengan capability anak perempuan. Jadi tak boleh. Adil ni kita nak kata sama rata, tak semestinya begitu. Baik. Itu sebahagian daripada maksud adil. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, adil ialah penimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya, berani menegakkan kebenaran walaupun mengenai diri sendiri. Itu adalah kata-kata motivasi daripada Buya Hamka. Adil ni penimbang yang sama berat. Taklah kata untuk kumpulan bangsawan, maka lain penimbangnya. Untuk marhain, lain penimbangnya. Tak. Di sisi Allah sama je. Kamu rakyat, kamu raja, kamu agung, kamu Perdana Menteri, kamu timbalan Perdana Menteri, kamu esko, kamu menteri-menteri, kamu pemaisuri, sama saja di sisi Allah Azza wa Jalla. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Buat baik dibalas baik, kemuncak namanya syurga. Buat jahat dibalas keras, kemuncak namanya neraka. Adapun kita bercakap hari ini tentang kuasa imuniti, kuasa kekebalan, aku ni tak makan saman sebab aku ni penguasa, sebab aku ni Perdana Menteri, sebab aku ni anak raja, sebab aku ni agung, sebab aku ni pemaisuri, itu kita kata di sisi Allah Azza wa Jalla akhirat kelak kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, semua kita ni hamba Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala maha adil. Allah tidak mencipta diskriminasi, lorong yang lain, ruangan yang lain, kecuali semua kita menghadap Allah Azza wa Jalla, berada pada zon yang sama. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, mustahak kita ni sedar diri. Mustahak sangat-sangat kita ni manusia menjadi yang sedar diri. Aku semasa di dunia, aku ni terhormat sangat. Apakah aku ni terhormat sampai ke akhirat? Aku tak naklah terhormat di dunia, tapi akhirat kelak aku menjadi insan yang paling hina. Kenapa? Kerana Allah Azza wa Jalla akhirat kelak langsung tak memandang status quo yang ada semasa di dunia. Menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Mengembalikan hak empunyanya dan jangan berlaku kezaliman. Masya Allah, inilah dia di antara definisi keadilan. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, gambar ini sangat memberi inspirasi kepada kita dan mudah kita nak faham. Gambar ini tuan-puan, mudah sangat kita nak faham maksud adil itu apa.
keadilan tidak semestinya sama rata. Mana bukti? Nah, bagaimana ada 3 beranak sedang menonton perlawanan di padang. Ini sebelah kiri ini yang sama rata. Konon-kononnya nak memperjuangkan keadilan, maka diletaknya bangku yang sama tinggi. Sedangkan yang paling kanan sekarang ini kita kata ayah lah. Okey, yang paling tinggi. Kemudian yang tengah-tengah ni anak yang sulung kecil. Yang paling kanan sekali anak yang bongsu ni. Jadi demi nak berlaku adil konon-kononnya diletakkan bangku yang sama. Tapi walhasil apa jadi? Ayah jugalah yang dapat manfaat. Sikit-sikit manfaat dapat kepada anak sulung, langsung anak yang bongsu tak dapat apa-apa, tak dapat lihat apa-apa. Apakah ini keadilan yang kita nak? Tak boleh. Yang kita nak apa dia? Ini adil. Yang kanan ni. Tu dia. Okey, ayah dah tinggi dah, tak perlu bangku lah. Boleh nampak pun pemandangan ataupun padang bola kat depan tu. Okey, anak sulung rendah sikit, memadai dengan satu bangku. Maka nampak. Kemudian adik yang bongsu ni, kena 2 bangku baru nampak. Yes, itu namanya adil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kalaulah kita ni mengerti akan topik ini, banyak masalah selesai. Di Malaysia, banyak masalah selesai di Malaysia. Kita ambil contoh ya, bagaimana di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, demi nak berlaku adil kepada rakyat jelata, apa yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab ialah beliau ketika menjadi khalifah Islam yang kedua memperkenalkan apa yang disebut memberikan gaji kepada pekerja. At-tas'ir, memberikan gaji kepada al-ujrah, memberikan gaji kepada pekerja ini yang kita kata gaji bulanan, dapat gaji bulanan. Ini diambil daripada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjadi khalifah Islam yang kedua. Apa yang Umar lakukan ialah Umar memberikan gaji secara adil. Secara adil dengan erti kata lain, la ifrat wala tafrid. Tidak over sangat dan tak meleset sangat. Okey, mana-mana yang bekerja pada sektor yang bersifat critical thinking, yang kuat dan mencabar, yang terpaksa menggunakan masa, tenaga dan sepenuhnya ditumpukan kepada tugasan, maka diberikan gaji yang tinggi. Mana-mana yang dianggap sederhana, diberikan gaji yang sederhana. Ini adil. Pun begitu, Umar Al-Khattab timbang supaya tidak over sangat. Over dengan maksud taklah sampai ke pekat yang critical thinking ni, kalau kita agak Perdana Menteri ke, Raja ke, Agung ke, maka diberi gaji sampai ke pekat puluhan ribu, ratusan ribu, sampai ke pekat melampau-lampau beza jurang dengan rakyat biasa. Okey, kamu dapat 100,000, kamu ni pembesar, kamu ni penguasa, kamu ni menteri, kamu ni Perdana Menteri, kamu ni raja, kamu ni agung. Adapun rakyat biasa yang bekerja, bagilah sejemput 2,000. Ini jurang yang terlampau tinggi, haram hukumnya. Betul, memberikan hak kepada mereka yang berhak, tapi jangan over sangat. Sampai ke pekat 100,000 dengan 2,000 ni, yang 100,000 ni sebulan bekerja, terus boleh hidup sampai 3 keturunan. Yang 2,000 ni, itulah dia sampai pencen pun tak cukup duit. Itu over sangat tu. Tak boleh. Jadi, bagaimana Islam meletakkan akhir sekali apa dia? Harga gaji minima plus survival hidup. Harga gaji minima dan plus survival hidup. Maknanya gaji minima padan dengan knowledge yang ada pada kamu, padan dengan pengetahuan ada pada kamu, berapa, tetapi gaji minima ini akan berlaku plus. Tengok kepada tanggungan. Di belakangnya ada ibu, ada ayah yang dia tanggung, ada 8 orang anak yang dia tanggung, kemudian ada family yang sakit yang dia kena tanggung, maka plus itulah akan ditambah. Masya Allah, menjadikan kaedah
penggajian di zaman Umar Al-Khattab ini sesuatu yang sangat indah, yang akhir sekali menjadi siulan dan sebutan kepada masyarakat yang mahukan keadilan. Ambil daripada mana? Ambil daripada inspirasi Allah yang bersifat adil, yang meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Dengan arti kata lain, kalau kita tanya, Umar Al-Khattab ni belajar Asmaul Husna kah? Ya. Umar Al-Khattab ni mengambil inspirasi daripada Allah yang bersifat adil dalam pemerintahnya? Ya. Sehingga menjadikan bagaimana Umar Al-Khattab adalah pemimpin yang sangat disayangi oleh rakyatnya. Masya Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi di peringkat muqaddimah ya. Tu dia. Ustaz duk timbang-timbang sifat Allah yang bersifat adil ni Ustaz akan bahas dalam 4 siri. Tuan-puan, oleh kerana tajuk Asmaul Husna Allah yang bersifat Al-Adal ini tajuk yang besar, tajuk yang luas, tajuk yang penting, maka dalam perkiraan Ustaz akan pecahkan dia ni kepada 4 siri perbincangan. Kalau selama ni Asmaul Husna Ustaz, satu Asmaul Husna paling tinggi Ustaz akan bahas dalam 2 siri, yang ni Ustaz pecahkan kepada 4 siri melihat kepada justifikasinya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersama-sama dengan menghayati sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadilan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innal muqsitina indallah ala manabira min nur yaminir rahmanil ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ma wallaw. Rawahu Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di puncak cahaya di sebelah kanannya, iaitu orang yang adil adalah mereka yang berlaku adil dalam mengambil keputusan hukum dan berlaku adil dalam membuat keputusan hukum dan berlaku adil terhadap sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Maknanya apa dia? Di antara yang kelebihan orang yang berlaku adil ini, Masya Allah, sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Tuan-puan, bila sangat rapat dengan Allah akhirat kelak, cuba fikir dengan logik akal je lah. Hujung jatuh orang ini masuk syurga ke masuk neraka? Takkanlah rapat dengan Allah akhirat kelak, duduk sebelah menyebelah, tiba-tiba na'udzubillah masuk neraka. Tak menasabah tu. Maka logik akal pun memadai untuk menjawab bahawa hujung jatuhnya insya-Allah mereka ini akan masuk syurga. Nanti insya-Allah tuan-puan kita akan melihat secara lebih detail bagaimana konteks untuk kita berlaku adil dengan diri sendiri, dengan family, dengan masyarakat, dengan ummah. Supaya apa? Jalur hidup kita ni sentiasa sahaja menjadikan Asmaul Husna sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ni belum lagi membentangkan kepada tuan-puan dalil-dalil daripada Al-Quran tentang Allah yang bersifat adil. Ini orang kata Ustaz cuba membawa definisi keadilan saja dahulu. Kau Ustaz dah kata bahawa tajuk keadilan ini Ustaz akan bahas dalam 4 siri. Mari kita menikmati dengan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih qala ya ibadi inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sepotong hadis qudsi. Hadis qudsi ni apa dia tuan-puan? Ia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala
Macam Al-Quranul Karim juga adalah firman Allah Azza wa Jalla, cuma susun dan laras bahasanya adalah datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berbeza dengan Al-Quranul Karim, juga datang daripada Allah Azza wa Jalla. Namun laras bahasanya juga adalah datang daripada Allah Azza wa Jalla, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu hanyalah orang kata menyampaikan semula kepada kita akan lembaran-lembaran Al-Quran tersebut. Jadi apa kata Allah? Apa firman Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Fala tazalamu pun dibaca, fala tazalamu pun dibaca. Maksudnya jangan kamu berlaku zalim. Maksudnya apa dia? Allah nak highlightkan dua perkara di sini tuan-puan. Pertama sekali Allah nak kata, wahai manusia, aku ni Allah yang bersifat adil, yang maha adil, yang tidak ada yang lebih adil kecuali aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Aku berlaku adil kepada seluruh makhluk-makhlukku, termasuklah kepada hamba-hambaku yang jahat, yang zalim, yang tahu, yang kafir pun, biarpun satu sudut aku benci menyampah kepada mereka ini, tapi tetap aku berlaku adil kepada mereka. Aku berlaku adil kepada Fir'aun, Qarun, Haman. Termasuklah aku berlaku adil kepada iblis dan syaitan. Nak beritahu keadilan Allah secara mutlak. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, lawan bagi adillah zalim kan? Lawan bagi kenyang lapar, lawan bagi tidur bangun, lawan bagi kaya miskin. Maka lawan bagi adillah zalim. Soalan pertama ialah, tuan-puan, kalau Allah nak berlaku zalim, boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Kenapa boleh? Sebab tidak ada kuasa pun yang boleh menghalang Allah Azza wa Jalla daripada Allah nak berlaku zalim. Kerana Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan tidak ada satu kuasa pun yang boleh menguasai Allah. Ini dikatakan kekuasaan mutlak Allah. Tetapi Masya Allah, Tabarakallah, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla Maha berkuasa, hatta nak berlaku zalim kepada hamba-hambanya pun boleh dan boleh. Tetapi Allah Azza wa Jalla, berdasarkan kepada hadis yang kita belajar ini, Allah telah membuat declaration bahawasanya, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan sifat zalim kepadaku. Allah semacam nak kata, wahai hamba-hambaku, aku ni Allah yang maha adil dan aku tidak bertindak zalim kepada hamba-hambaku. Kalau aku nak bertindak zalim kepada hambaku, boleh saja, sebab tidak ada yang berkuasa ke atas diriku kecuali aku sendiri. Tetapi aku sendiri mengharamkan zalim demi untuk menegakkan keadilan. Oleh demikian, kamu wahai manusia, fala tazalamu, jangan sesekali kamu berlaku zalim. Dengan erti kata lain, ini semua pemberat namanya. Semakin kita zalim, semakin hilang keadilannya. Semakin kita berlaku adil, bermakna semakin kita menjarakkan diri kita daripada berlaku zalim. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, ini adalah gambaran awal tentang Allah yang bersifat Al-Adil. Dan kita mulai belajar definisi keadilan Allah, dan sesuatu yang dikontra kepada keadilan Allah ialah kezaliman, di mana Allah Azza wa Jalla tidak sama sekali, bahkan mengharamkan padanya berlaku zalim. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wajib kepada kita sebagai seorang Islam beriktikad, meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang paling adil.
dan memang tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Azza wa Jalla. Wajib kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan apa jua bentuk kezaliman sekalipun, biarpun Allah Azza wa Jalla itu maha berkuasa untuk menjadi zalim, kerana tidak ada kuasa yang boleh menghalangnya, tapi Allah membataskan dirinya tak berlaku zalim, maha berlaku adil. Setelah mana kita dikunci dengan satu akidah yang kukuh, yang mantap, yang jitu, bahawa Allah yang kita sembah ini memiliki Asmaul Husna yang bersifat Al-Adal, maka apa yang patut kita inspirasikan pada Asmaul Husna Allah ini yang bersifat adal untuk dibawa dalam kehidupan kita? Maka di sini sekali lagi Ustaz membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk menghayati firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 79. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, entah kali keberapa dah Ustaz ulang surah Ali Imran ayat 79 ini. Mungkin dah berpuluh-puluh kali. Dan Ustaz tak akan jemu untuk ulang lagi, untuk ulang lagi, untuk ulang lagi pada masa-masa ke depan. Dan surah Ali Imran ayat 79 ini telah pun Ustaz bahas habis-habisan perbincangannya pada awal-awal kuliah kita berbicara tentang Asmaul Husna. Namun, mungkin tuan-puan yang baru mengikuti kuliah online perbahasan Asmaul Husna ini tidak ada kesinambungan perbincangannya, tak apalah, Ustaz akan sebutkan secara ringkas. Apa dia? Mari kita baca terlebih dahulu akan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, kerana kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Surah apa? Ali Imran. Ayat ke berapa? Ayat ke-79. Macam mana kita nak faham ayat ini dalam konteks Asmaul Husna? Begini. Ayat ini ada menyebut perkataan kunu rabbaniyin. Kunu, jadilah kamu semua wahai hamba-hambaku, kata Allah, rabbaniyin, orang-orang Tuhan. Salah satu terjemahan yang sangat popular kan dalam perbincangan ini, rabbaniyin, orang-orang Tuhan. Rabbun, Tuhan. Rabbiyun, ia nisbah, yang dinisbahkan kepada orang Tuhan. Maknanya apa dia? Allah minta daripada semua kita ni, hamba-hamba Allah, wahai hamba-hambaku semua, aku minta sangatlah kamu ni menjadi orang Tuhan. Apa makna orang Tuhan? Orang Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Ustaz tak faham lah Ustaz, apa maksud orang Tuhan ni, apa maksud orang Allah ni, confused Ustaz. Apakah ini al-hulul, al-ittihad, wahdatul wujud? Tidak, sama sekali tidak. Ini perbincangan falsafah yang sesat dan menyesatkan. Habis itu apa maksud orang Tuhan? Tuan-tuan dan puan-puan, begini. Tinggal seketika tajuk cerita orang Tuhan, mari Ustaz membuat analogi yang lain. Contoh. Katakanlah seseorang yang namanya Osman. Kemudian bila diperkenalkan, Cik Osman ni siapa ya?
Lantas diberitahu, oh, Cik Osman ini orang istana. Cik Osman ini bukan calang-calang ni. Dia ni orang istana. Cik Osman ni bukan calang-calang, dia ni orang raja. Tuan-tuan dan puan-puan, Cik Osman ni orang istana ataupun orang raja. Apakah dia raja? Tidak. Tapi yang kita boleh faham daripada perkataan orang raja, maknanya orang yang rapat dengan raja, orang yang boleh deal direct dengan raja, orang yang boleh sembang direct dengan raja, orang yang boleh bertepuk bertampar dengan raja, orang yang sentiasa breakfast, lunch, dinner, supper dengan raja. Itu yang kita faham daripada orang istana ataupun orang raja. Nah, maka sekarang kita pindah kepada kita. Kamu wahai Azhar Yaakob, kamu diminta menjadi orang Tuhan. Kamu wahai semua hamba-hamba Allah, kamu diminta menjadi orang Tuhan. Baik. Apa maksud orang Tuhan? Kembalilah kepada Asma'ul Allah Al-Husna. Kita belajar daripada dulu kala lagi. Allah Ta'ala memiliki sifat Asma'ul Husnanya yang 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, sampai kepada hari ini Al-Adil. So kita belajarlah satu demi satu. Allah bersifat Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Baik, penyayang, pemurah, penyantun. Maka di sini Allah kata apa dia? Kunu rabbaniyin. Wahai hamba-hambaku, dah kamu belajar Asma'ul Husna, aku ni Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, Maha baik, Maha penyantun, Maha penyayang. Maka aku minta kamu pun tolonglah belajar menjadi Maha penyantun, Maha penyayang, Maha pengasih sesama hamba-hamba kamu. Nah, dalam konteks kita sesama manusia, maknanya bila kita pun menjadi penyayang kepada orang, pengasih kepada orang, penyantun kepada orang, tuan-puan jangan fikir kita ni al-hulul, kita ni Tuhan-Tuhan tu kita, na'udzubillahi min dzalik. Itu Trinity tu. Tapi kita diminta mengambil inspirasi. Okey, Allah ni penyayang Ar-Rahman, aku pun nak jadi hamba Allah yang penyayang. Allah ni bersifat Al-Karim yang maha mulia, maka aku juga nak menjadi hamba Allah yang mulia. Allah ni bersifat Al-Aziz yang gagah perkasa, maka aku juga mahu menjadi seorang yang gagah perkasa, tak mahu menjadi lembek, tak mahu menjadi bengik dan sebagainya. So pada hari ini kita belajar Allah itu bersifat adil, maka kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Kita juga mahu menjadi hamba Allah yang adil. Maka bila kita pun mulai belajar menjadi hamba Allah yang adil, bermakna kita ni selaras dengan acuan yang dikehendaki oleh Allah, maka selaras dengan acuan yang dikehendaki oleh Allah itulah di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla menggunakan berbagai-bagai bahasa. Sekejap Allah gelar ini orang mukmin, ini orang saleh, ini orang beriman, ini wali Allah. Walaupun namanya berbeza, tapi sifatnya sama je. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Mereka ni semuanya ialah mengambil inspirasi Asmaul Husna, pasang siap dalam kehidupan mereka. Jadi, dalam realiti yang kita sedang belajar Asmaul Husna, Allah yang bersifat Al-Adl ini, maknanya apa dia? Okey, pada pagi ini kita belajar Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna yang bernama Adil. Maka aku pun kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Aku nak jadi orang Tuhan, orang yang rapat dengan Tuhan. Maknanya aku pun nak menjadi orang yang berlaku adil. Aku ada pelihara kucing, aku kena adil dengan kucing aku pelihara. Aku membimbing keluarga, aku kena berlaku adil dengan isteri, dengan anak-anak yang aku bimbing. Aku ni pemimpin, Perdana Menteri, Menteri Besar, Raja Agung, aku kena berlaku adil kepada rakyatnya. Ini maksud kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Justru ayat-ayat Al-Quran yang Ustaz akan bentang sekejap nanti, semuanya adalah bercakap dalam rangka kita sebagai seorang hamba Allah mesti kunu rabbaniyin, mesti mengambil inspirasi berlaku adil sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga berlaku adil. Baik.
Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Nah, mari kita menikmati terlebih dahulu pada kuantum ayat pertama. Ustaz telah persenaraikan di sini ada 6 bab dalam berlaku adil. Sekarang kita bahas bab yang pertama. Temanya berlaku adil walaupun membebankan keluarga dan kerabat. Berlaku adil walaupun membebankan keluarga dan kerabat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهدى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Para hadirin muslimin dan muslimat yang budiman dan beriman, tema kepada ayat ini ialah berlaku adil walaupun kadang-kadang membebankan keluarga dan kerabat. Masya Allah, contoh. Apabila seseorang itu ingin berkahwin, katakanlah kita ada anak lelaki lah terutama sekali. Dan kita ni keluarganya keluarga sederhana. Anak kita yang lelaki berminat dengan seorang gadis yang mana keluarganya keluarga yang bangsawan, keluarga anak orang kaya. Maka di sana adanya istilah kufu. Dari segi sekufu, soal harta benda memang kita tidak sama. Sebab apa? Keluarga kita keluarga sederhana, keluarga sebelah perempuan keluarga yang agak mewah. Maka apa yang perlu diajar dan agama ajar kepada kita, kalau kamu nak juga kahwin dengan si perempuan tersebut, kamu kena beri hak apa yang dia telah pun kecapi dalam kehidupan dia sebelum berumah tangga. Mak ayah dia beri belanja RM100 sehari contohnya, ataupun RM50 sehari. Mampu tak kamu bila kamu kahwin dengan anak perempuan dia berikan RM50 sehari? Sebab apa? Meraih kepada status quo yang ada pada keluarga tersebut. Kalau sanggup, bismillah. Kalau tak sanggup, bincang. Bincang bagaimana? Aku ni nak kahwin dengan kamu, tapi aku ni keluarga sederhana, aku tahu kamu ni keluarga orang kaya. Aku ni kalau kahwin dengan kamu, aku tak mampu nak beri nafkah seorang suami kepada isteri RM50 sehari, RM1,500 sebulan. Aku hanya mampu beri RM25 sehari, RM750 sebulan. Kalau nak kahwin, kahwinlah. Kata nak kahwin, apakah daya? Pada masa itu kena bercakap macam tu. Walaupun kita rasa agak memberatkan, membebankan, tapi Islam nak sesuatu yang very loud and clear statement. Mahu sesuatu yang jelas supaya tak berbangkit masalah di hari kemudian. Jadi jelaskan awal-awal keupayaan supaya berlaku adil, jelaskan awal-awal keupayaan supaya tak berlaku zalim. Andai kata si perempuan ini setuju, family si perempuan ini bersetuju, maka bismillah, silalah kahwin. Tapi kalaulah kata dengan si isteri ataupun keluarga family si isteri kata tak, saya sudah larut dengan suasana mendapat duit RM50 sebulan daripada ibu ayah saya, maka saya menuntut hak yang sama, maka pada masa itu si lelaki tersebut harus berundur diri. Sebab apa? Dia tak mampu nak achieve
tahap keadilan yang dituntut, nanti dia akan berlaku zalim kepada perempuan yang bakal dia kahwini. Masya Allah. Allahu Akbar. Halusnya Islam buat perkiraan sampai ke tahap itu. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadilah kita penegak keadilan yang Allah Azza wa Jalla saksi atas apa yang kita lakukan. Jadi, kalaulah sampai ke pekat kita dengar cerita, okey, suami isteri berkahwin, tiba-tiba si suami tak bagi nafkah kepada isteri, isterilah orang kata yang bekerja bengkok belakang-belakang dapat duit bukan sekadar untuk dia, silap hari bulan dia pula kena sara suami dia, yang suami ni orang kata malas bekerja bla 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 bla. Allahu Akbar. Memang suami seperti ini suami yang tak menghayati maksud kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Suami yang tak belajar asmaul husna, suami yang tak praktis asmaul husna, suami yang tak mengenali Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang disembah, yang dia puja ini Tuhan yang bersifat al-adil, Tuhan yang menuntut supaya dia berlaku al-adil, tiba-tiba dia tidak berlaku adil. Jadi itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, satu sudut namanya apa dia? Kita belajar Asmaul Husna. Apa dia? Allah bersifat adil. At the same time, dia rupa-rupanya dalam masa yang sama mendidik kita untuk menjadi kita ini semakin beriman, semakin bertauhid, semakin berakhlak dengan Allah, semakin taat, dan dengan ummah semakin bermanfaat. Baik, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kuantum yang kedua, tajuknya dilarang tidak adil kerana membenci. Dilarang tidak adil kerana membenci. Rujukannya surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
lisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa.
atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.